Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-98 dan 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya barang siapa yang menyusuh kepada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Dan sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Jadi para muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini mengisahkan tentang pemusuhan yang telah diisytiharkan oleh golongan Yahudi kepada rasul-rasul Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, golongan Yahudi ini mengatakan bahawa mereka tak suka kepada Jibril, tapi suka kepada Mikail. Kerana Jibril ni datangnya membawa wahyu yang mendedahkan segala kejahatan dan juga perangai lama mereka zaman berzaman yang diwarisi daripada datuk nenek moyang. Warisan ada yang baik tuan-tuan, tapi yang buruk kena tinggalkan. Janganlah dengan alasan bahawa ia datuk nenek moyang dahulu dah buat maka kita buat, padahal benda itu bercanggah dengan Quran dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang tak betul kena tinggalkan. Janganlah dengan alasan nenek moyang dulu buat, kita menghormati mereka. Dulu tak ada ilmu tuan-tuan. Dahulu kalau kita perhatikan, orang perempuan nak jumpa yang pakai tudung pun payah. 40-50 tahun yang lalu. Sekarang Alhamdulillah jarang sekali kita jumpa orang yang tak bertudung. Ramai yang dah pakai tudung. Alhamdulillah, ada satu nikmat yang Allah berikan. Maka janganlah disebabkan perangai yang terdahulu datuk nenek moyang kita menjadikan dia alasan untuk kekal dalam kebatilan, dalam kemungkaran, seperti yang berlaku kepada Yahudi. Jadi puak Yahudi ini beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum Jibril ni menukar, merubah mengikut suka hati dia. Lantaran mereka tidak mahu beriman kepada Jibril, mereka beriman kepada Mikail. Kenapa Mikail saja? Kerana Mikail bawa rezeki, bawa hujan, bawa kesuburan. Jadi inilah tanggapan jahat Yahudi yang menyebabkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah kita jelaskan sebelum ini, betapa Sayyidina Umar seorang lelaki yang diberikan Allah ilham. Lantaran itu kata-katanya banyak menepati wahyu. Walaupun wahyu belum diturunkan, tapi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun bercakap dengan cerminan akidahnya yang sangat benar dan sikapnya yang sangat saleh itu, maka banyaklah kata-kata beliau itu turun wahyu tepat seperti mana yang Sayyidina Umar katakan. Sayyidina Umar marah. Siapa yang memusuhi Jibril, sebenarnya dia memusuhi Mikail. Siapa yang memusuhi Mikail, sebenarnya dia memusuhi Jibril. Dan siapa yang memusuhi kedua-duanya, sebenarnya dia memusuhi Allah. Kata Sayyidina Umar dengan marah sekali kepada Yahudi. Kemudian dia pun pergi bertemu dengan Nabi SAW. Sejurus kemudian Allah menurunkan ayat yang sama dengan kata-katanya, iaitu Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Riwayat ini dikemukakan oleh Ikrimah, Mujahid, Muqatil, As-Suddi dalam tafsir Al-Baghawi.
Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan banyak lagi ayat yang kita akan lihat menepati apa yang para sahabat katakan. Ya, seperti Huzaifah bin Al-Yaman, seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat lagi. Jadi dibaca Jibril, kadang-kadang dibaca Jibrail, kadang-kadang dibaca Jibrail, kadang-kadang dibaca Jibrin. Ini riwayat yang menunjukkan penggunaan perkataan bahasa Arab terhadap kalimah yang mulia ini. Lalu Ikrimah mengatakan sebenarnya Jibr merujuk kepada abd, il dekat belakang ni merujuk kepada Allah dalam bahasa Suryaniyah. Mika campur dengan il adalah Allah, macam Abdullah, macam Abdul Rahman, macam Abdul Latif dan sebagainya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah itu musuhi orang-orang yang kafir. Jadi sesiapa yang musuhi para malaikat sebenarnya dia kafir. Itu maksudnya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wama yakfuru biha illal fasiqun, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang yang fasik. Kata para ulama tafsir, Imam Al-Baghawi contohnya, maksud bayinat adalah al-ahkam al-mufassalah bima fiha min al-halal wal haram. Islam ni turun sebagai satu cara hidup yang sangat sempurna. Sebagai buktinya yang terdekat dengan kita, peristiwa jatuhnya kapal terbang MH17. Agama lain tak ada sempurna macam tu tuan-tuan. Menceritakan bagaimana pengurusan jenazah, macam mana mayat dikumpulkan, macam mana nak salat, tak ada. Mereka pun tidak tahu bagaimana nak menguruskan selain daripada Islam. Tapi ternyata Islam mempunyai satu sistem penyelesaian yang sangat konsisten, establish daripada dulu sampai ke hari kiamat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, terbukti seorang Kristian berkata, kenapa dalam sistem financing Islam ini asyik menjelaskan Quran hadis. Kata profesor Muslim, ini baik anda pulang dan saya bagi anda sebulan ataupun kurang, dan anda datangkan daripada Bible anda, apakah fungsi perbankan Islam, muamalat yang menepati dalam kitab Bible yang ada dalam kitab anda datangkan kepada saya. Nanti kita bentangkan sama-sama. Ternyata dia datang semula, memeriksa, mencari, merujuk, berjumpa dengan padri, sehingga berlalu satu tempoh, datang semula mengatakan memang angkat tangan. Tak ada dalam kitab Bible kami sistem perbankan, sistem muamalat, sistem keuangan, tak ada. Begitu juga orang yang beranggapan dalam agamanya ada, sila datangkan kepada kami penyelesaiannya, tak ada. Hari ini orang bertanya, Ustaz, hari raya bagaimana hukum salam dengan orang perempuan? Hukum jelas tuan-tuan, hukumnya haram. Tapi kalau orang perempuan hulur tangan kepada kita dan kita menyebabkan dia malu dan aib, harus bersalam dengannya, jelas. Orang yang mempertikaikanlah orang jahil yang tidak faham. Buktinya kenapa? Kerana Rasulullah SAW pernah dalam satu peristiwa sedang berjalan, tiba-tiba datang jariyah, budak-budak perempuan datang nak jumpa dengan Nabi, tak pernah jumpa Nabi, nak tarik Nabi. Nabi membiarkan tangan Nabi dipegang olehnya. Walaupun dalam hadis yang lain mengatakan, inilah usafihun nisa, aku tidak akan bersalam dengan orang perempuan. Dan dalam bai'ah pun Nabi hanya mengulurkan serban Nabi SAW untuk dipegang oleh mereka di hujung belah sana. Jangan pertikaikan dalam keadaan kita jahil, tak ada hukum hakam tuan-tuan. Benarnya ada. Kalau dah di hadapan khalayak ramai, anda akan menerima scroll certification paling tinggi universiti, maka yang menghulurkan tangan berlainan gender, anda akan menyebabkan dia aib dan mungkin dia menggunakan hukuman kepada anda. Salam, tak ada masalah. Pandu kepada hadis ini. Siapa yang pertikaikan, dia jahil. Kerana kejahilan itu tidak boleh dijadikan alasan. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini hukum Islam jelas, segala serba-serbinya sempurna. Kalau anda tidak tahu, bertanya, Ustaz, sekarang perbankan Islam zalim pada saya Ustaz. Saya beli sebuah rumah berharga 500,000, nah 30 tahun kemudian harganya jadi 2 juta. Saudara tahu tak? Saudara membeli daripada sistem yang tidak Islamik, dia mempunyai apa yang dipanggil sebagai BLR, Base Lending Rate. Tak, orang bank dia tahu. Dia mengenai saudara satu yang konsisten, tapi di hujung besok ada lagi bayaran yang belum selesai. Baru saya tercengang, saya dah bayar 30 tahun, rupanya ada lagi beberapa tahun yang tak selesai, kerana ia sangat bergantung kepada inflation rate dan sebagainya. Tapi perbankan Islam tidak.
Dia tetap kepada tuan, berlaku apa ke, hujan, ribut, puting beliung, apa saja, ujungnya fix. Itulah banyak yang tuan-tuan kena bayar. Kerana mudarabah yang dipraktiskan itu tertakluk kepada syarat dan terma yang telah diletakkan oleh pihak berkuasa. Mereka tidak boleh buat apa-apa. Tapi jelas, jangan ada yang berkata, oh tak, zalim pada saya. Tuan-tuan, akad membezakan dia punya output. Akad yang kita buat membezakan outputnya. Sebagai contoh pada tuan-tuan, apa beza zina dengan kahwin, tuan-tuan? Apa beza? Akad. Ya, hubungan lelaki perempuan sama. Tapi yang ni halal kerana dia ada akad, yang tu haram kerana tak ada akad, tak ada saksi, tak ada wali dan sebagainya. Jangan main-main berkata tentang Islam dalam keadaan kita jahil. Tolong jangan berkata apa-apa selagi anda tidak tahu. Tanyalah kepada orang yang tahu. Zaman sekarang menyaksikan zaman internet, segala macam kemudahan bercakap itu mudah, maka ramailah orang jahil yang bercakap dan menyesatkan ramai orang jahil di luar sana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah maksud firman Allah, kata para ulama, hukum Islam jelas. Kalau anda mendapati padanya sebarang keraguan, dan Islam sudah bertapak 1400 tahun, dia mempunyai pengalaman yang sangat sempurna untuk menghadapi sebarang bentuk badai dan sebarang bentuk serangan orang. Dia sudah 1400 tahun pengalaman. Ulama-ulama sudah berfungsi. Dia bukan sistem yang lemah. Jadi tuan-tuan, ini dia maksud Islam. Pengalaman yang mengharungi macam-macam, golongan etis, golongan khawarij, golongan mu'tazilah, golongan syiah. Dia lengkap, pengalamannya sangat sempurna dan dibukukan. Maka kita yang tidak tahu, bukan alasan itu lemah, Islam itu lemah, alasan kita yang jahil. Maka kita kena belajar dan kena bertanya. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.